Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia Saudara Hashim Anang, orang kuat ni sinar harian ni. Yang berbagai Datuk Zainal Sakum, pengurusi YBK, Datin Hartini, pengurusi Majlis SKR Sinar Kasih Ramadan, ahli lembaga pengarah YBK, dan penyokong-penyokong, aktivis-aktivis YBK, tuan yang hadir pada pagi ini. Saya rasa tak nak berucap panjang-panjang ya. Pasal tadi pun dah banyak kita dengar daripada Datin, pada Ustaz. Ini dua tokoh yang telah berjasa sejak lama, 34 tahun. Bukan senang kan nak menjalankan satu gerakan sukarelawan. Bukan ada gaji tak ada gaji, tapi kerana pengolahan tu dilakukan oleh Datuk Zainal Sakum dan dibantu oleh Datin Hartini, kita dapat lihat YBK berkembang daripada satu masa ke satu masa. Mudah-mudahan kita berdoa YBK jadi pemacu gelombang ke depan, mengubah masyarakat kita. Masyarakat kita ni perlu digemblengkan daripada ombak yang kecil pada satu gerakan ombak yang besar. We need satu gerakan yang besar, especially today lah. Hari ini Melayu, orang-orang kita cacah merebak. The young people, anak-anak muda tak faham what is happening kepada kita sekarang ini. Dan saya tengok tuan-tuan, kalau kita tak ada berjaga betul-betul, kita tenggelam. Jadi YBK sangat penting untuk memacu, mengemudi menuju arah apa direction kita. Kalau tidak, kita tenggelam tuan-tuan. Dulu kita buat macam-macam ya. Kita katakan Shah Alam menjadi bandar Melayu, 70% penduduk Shah Alam Melayu. Tetapi hari ini saya tengok, selepas kita tak ada lagi berkuasa, sedang dilute tuan-tuan sedang dilute. ICT 90, almost 100% bangsa lain. Setia Alam tak ada kota. Tempat Datuk Kuasa apa nama tu? Kemuning. Kota Kemuning dan lain-lain tu tak ada kota tuan-tuan. Kita tak ada kuasa sekarang ini. Kuasa tu dah terlepas daripada tangan kita. Dulu kuasa ada kepada kita. Kita bertengkar dengan pimpinan-pimpinan MCA semua, dalam kita mentadbir pun kita bertengkar sampai kita terpaksa tarik Datuk Syed di Kimsai. Kalau tuan-tuan ingat lagi lah, kita tarik. Kita tekankan bahawa kekuatan kita dalam kerajaan mesti diterjemahkan kepada dasar-dasar yang menguntungkan orang Melayu. Hari ini tuan-tuan, kita tak ada lagi dasar itu. Ikut kuasa beli. Ustaz kata tadi, Datuk Zainal Sakum kata, kita kena ada kuasa beli, kita kena ada perniagaan, kita kena ada keupayaan. Bila orang buat rumah sampai 1 juta satu unit, kita mesti boleh beli. Kalau kita tak boleh beli, orang yang ada kuasa, kekuatan duit akan beli. Cuba tengok ICT, dah tak nampak lagi dah. Macam kita pergi Hong Kong je dah, cuba masuk ICT. Nah, kita ramai, kita pergi, kita membeli belah, tapi who owns it? Sekarang macam-macam kita dengar ni. Kampung Baru Cina lah, nak bawa ke UNESCO lah, macam-macam ni. Dan orang Melayu masih lagi
perang, bergamuk antara satu sama lain. Akhirnya apa jadi? Umat kita menang sorak kampung Pegadai. Tuan-tuan dan puan-puan, gerakan yang dibuat oleh YBK ini sangat penting. Dia sepatutnya disambut oleh kita, golongan-golongan semualah, ya, golongan yang NGOs kita kena apa parti pun tak kisah masuk dalam gerakan ini. Kita perlu wujud gerakan ini berterusan. Kalau dia berhenti setengah jalan, maka dia terlentuk, tuan-tuan. Terlentuk. Kalau setengah jalan dah terlentuk, apa? Kena sepak nanti. Jadi tuan-tuan, itulah saya cakapkan, saya ucap tahniah ni. YBK, ni kita dengar Datin Tini nak dapat pula anugerah The Muslim World Rania Award. Kita ucap syabas. YBK ini akan menaikkan lagi to motivate YBK, Datuk Zainal, Datin Tini terutamanya, dalam menggerakkan lagi YBK ini. Kita mengajak lagi, panggil lagi rakan-rakan korporat kita, rakan-rakan yang boleh bersama. We need satu direction yang membawa orang Melayu, bukan direction nak memecah belah. Saya nampak sekarang ni rakan-rakan memecah belah ni banyak dalam masyarakat kita. So we have to go against the tide, melawan ombak ini untuk membawa perubahan minda di kalangan ini. Memang betul kata Ustaz tadi, saya pun ada banyak bercerita dengan Ustaz mengenai yayasan basmi kemiskinan. Kemiskinan apa tuan-tuan? Dulu kemiskinan nak bagi ayam, nak bagi kambing, nak bagi rumah, nak bagi itu. Tetapi YBK yang lebih utama ialah membasmi kemiskinan ni dalam kemiskinan, hasad dengki, jatuh menjatuh, itu semua tu perlu sikap dan lain-lain itu perlu diberi satu penekanan oleh bangsa kita. Inilah kelemahan dalam kita mengharungi hidup ini. Orang lain tak peduli dengan kita, dia jalan terus. Kita nak berpecah, kau pecahlah. Dia jalan terus, dia program dia jalan terus. Dia buat, dia bagi tahu anak-anak dia, baik orang India ke, baik orang Cina, ini semua kita tak boleh marah dengan dia. Dia kena jaga orang dia. Orang Cina kena jaga bangsa dia. Orang India kena jaga bangsa dia. Baik parti apa pun, MIC ke, apa benda ke, dia akan jaga bangsa dia. Jadi bangsa kita siapa nak jaga? Kita lah kena jaga, kita lah kena program, kita lah kena bersuara. Kita ada media, kita ada cerdik pandai, kita ada golongan berfikir, semua kita ada. Tetapi kebanyakan kita masih tergolong dalam kumpulan yang Ustaz kita tadi tu, yang 10% makan gaji. Yang dikatakan 90% daripada usahawan, daripada, kan kata ikut ajaran agama kita, 9 daripada 10 pintu rezeki adalah daripada perniagaan. Itu ajaran agama. Kalau itu ajaran agama, mengapa tak ada kita ikut? Kita 9 daripada 10 makan gaji. Makan gaji, purchasing power kita terhad. Kalau gaji 1,000 lebih, 2,000 lebih, orang jual rumah sampai 800,000 lebih, orang yang meniaga, jual telur, orang yang menjual apa juga jenis perniagaan, dia yang akan beli. Jadi kita tak boleh beli sebab 90% kita terlibat makan gaji dalam kaki tangan kerajaan, dalam polis, dalam tentera, dalam immigration, dalam custom, dalam macam-macam, guru. Orang lain dia pilih dalam bidang yang mendapat pendapatan yang tinggi.
income dia 50,000 sebulan daripada jual telur ayam aja. Jual macam ada seorang namanya Syarif di Serendah. Kerjanya ambil lembu daripada Thailand berumur 1, 2, 3 bulan. Nak tunggu zaman korban ni, bulan 4 ni, 3 bulan dia boleh dapat 1 juta setahun. Orang yang beli lembu duduk di kawasan ex-mining land. Rupa teruk-teruk, jalan teruk, pakaian teruk, menjaga lembu. Bau dia bau lembu. Itu yang dia buat. Jadi semalam kita, Datuk Jeneral Sakung, saya bertemu dengan satu majlis nak memajukan kawasan luar bandar ni. Kita cadangkan, kita ada pegawai haiwan, kita ada pegawai pertanian, semua ada lengkap dalam kerajaan ni. Kita ada budak, ada fedak, macam-macam. Tapi ujungnya we are still failing. Kita masih gagal. Kita jaya mengeluarkan doktor, engineer, lawyer, arkitek, semua orang Melayu dah boleh masuk. Tapi semua keluar makan gaji. Sepatutnya kita kena langkah lagi satu ke depan. We have to masuk dalam bidang yang 9 tadi tu, yang Ustaz kata tadi tu. Yang 9 daripada 10 pendapatan daripada usahawan. Itu ajaran agama. Kalau itu ajaran agama, apa yang kita ikut? We are following the 10%. Kita orang Islam, tapi kita tak ikut ajaran agama kita. Jadi tuan-tuan, saya fikir itu ajaran. Kalau kita tak betul-betul, Shah Alam will be diluted. Kawasan-kawasan perumahan akan diisi oleh orang lain. PJ, Kuala Lumpur, Kelang, Puchong, Selayang, Ampang, semua tu habis nanti. Sebab kuasa beli tak ada kepada kita. Shah Alam tak akan jadi lagi 70% orang Melayu. Sebab dasar hari ini kerajaan tak ada lagi dah. Ada Bumi Putra semua tak ada lagi dah. You nak buat, you buat lah. Tak ada lagi dasar nak bantu orang Melayu. Mana lagi dasar bantu orang Melayu tu di mana sekarang? Penglibatan Bumi Putra tu di mana sekarang? Tak ada lagi dah. Kerana itulah keputusan daripada pilihan raya. Kita undi parti yang multiracial, yang tak ada dasar kepada orang kita. Jadi terpaksalah kita melalui YBK, melalui gerakan-gerakan sukarela ni, kita kena tiupkan balik rancangan kita untuk meningkatkan keupayaan bangsa kita. Jadi itulah saja. Terima kasih. Kita ucapkan syabas ya. Saya hari ini saya ucap syabas kepada Datin Hartini yang akan menerima apa dipanggil ni, The Muslim World Rania Award 2024 yang akan diadakan pada 23 Februari di Grand Ballroom KLCC. Tanya Datin Hartini, tanya. Hopefully you will spearhead. Yang dapat dulu ni Rafiq Aziz kan. Rafiq Aziz dulu apa ni? Ini the next Rafiq Aziz. You have to pushkan apa ni, keberanian, kekuatan. Bawalah apa ni, kita punya jemaah yang di belakang ni, yang banyak tidur lagi. Yang banyak tidur sebenarnya kita tuan-tuan. Dah kita buat sampai 60 tahun kita memerintah, kita masih tidur lagi. Dan nak mengejutkan tuan-tuan bukan senang. It's not easy. Tak macam orang Islam selepas zaman Nabi tu, senang dia keluar merata dunia, dia pergi, dia berniaga dan mengislamkan orang. Jadi itulah saja saya dengan segala sudutnya melancarkan Majlis Sinar Kasih Ramadan tahun 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.